Kebangkitan Komunis dan Parti Komunis Malaya (PKM). Pahaman komunis bermula di Tanah Melayu sejak awal tahun 1920. Pahaman komunis mendapat banyak sokongan daripada orang Cina berbanding daripada orang Melayu dan India. Pada tahun 1930, Parti Komunis Malaya (PKM) ditubuhkan di Tanah Melayu. Tujuan utama pengaruh komunis di Tanah Melayu adalah untuk mengambil alih pemerintahan negara dan untuk berkuasa dalam menubuhkan sebuah negara republik. Ideologi komunis diasaskan oleh Karl Marx. Komunisme mengetengahkan maklumat untuk memperjuangkan masyarakat tanpa kelas dan memilih negarakan tanah serta perindustrian. Melalui pertubuhan komunis antarabangsa, ideologi komunis disebarkan ke seluruh dunia. Di Tanah Melayu, penyusupan komunis berlaku melalui Parti Kuomintang (KMT) dan Parti Komunis Nanyang. Mereka menyebarkan pahaman komunis di kalangan orang Cina melalui Kesatuan Sekerja, Persatuan Kelas Malam dan Penerbitan. Di kalangan orang Melayu pula, pahaman komunis disebarkan melalui Parti Komunis Indonesia (PKI). Orang Melayu tidak berminat dengan fahaman komunis kerana fahaman itu jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam serta adat resam orang-orang Melayu. Fahaman komunis tidak mengakui kewujudan Tuhan, malahan lebih dominan dengan modus operandi secara kekerasan dan kezaliman. Setelah Parti Komunis Malaya (PKM) ditubuhkan di Tanah Melayu pada tahun 1930, ramai kader yang dilatih dan disusupkan ke dalam Kesatuan Sekerja. PKM mula melancarkan aktiviti pemogokan, pemboikotan, sabotaj dan demonstrasi. Mereka juga cuba mempengaruhi kaum buruh di lingkungan kapal, perompongan biji timah, pekerja kereta api, serta pekerja ladang dan kilang untuk melakukan mogok. PKM mengambil kesempatan atas kemerosotan ekonomi di Tanah Melayu sejurus tempoh selepas British mengambil alih Tanah Melayu dari kuasa Jepun. Melalui hasutan PKM untuk mengadakan pemogokan, keganasan dan rusuhan dalam golongan pekerja, PKM juga berusaha mengganggu perkembangan ekonomi dan kehidupan seharian penduduk di Tanah Melayu. PKM juga berusaha untuk mengambil alih Tanah Melayu dan Singapura melalui kekerasan. Sebanyak 300 pemogokan yang berlaku adalah dipengaruhi oleh PKM di Tanah Melayu dan Singapura dari tahun 1946 sehingga ke tahun 1947. Pada tahun 1941, MPAJA telah ditubuhkan. Manakala pada tahun 1948 pula, MPAPA ditubuhkan. Ini menunjukkan komunis mengambil peran mempengaruhi rakyat agar bersikap anti pada mana-mana penjajahan. PKM mula mengerahkan pemberontakan bersenjata pada tahun 1948 selepas persidangan Kolkata dengan cara menyerang, merosakkan kemudahan awam, penganggota awam, jalan raya, ladang dan membunuh rakyat tempatan. PKM tetap meneruskan keganasan walaupun setelah darurat diisytiharkan pada bulan Jun 1948 dan pada Julai 1948 PKM telah diharamkan. Darurat diisytiharkan oleh kerajaan bagi melindungi nyawa, harta benda dan mengekalkan keamanan negara, dan tempoh darurat berlaku di Tanah Melayu adalah selama 12 tahun. Perang saraf memerangi komunis. Dalam usaha untuk menghapuskan pengganas komunis, kempen perang saraf telah dijalankan dengan tujuan memenangi hati dan fikiran rakyat agar rakyat berbilang kaum dapat bersatu menentang komunis. Kerajaan menyedari agak sukar untuk mematahkan pengaruh komunis dengan kekerasan dan senjata, lalu dianjurkan kempen Bulan Duduk Tanah Melayu menentang komunis. Rakyat digesa membawa sebantuk mengutuk keganasan komunis, malahan risalah menentang komunis juga diedarkan dengan tujuan menimbulkan kebencian rakyat terhadap komunis.
Rakyat turut ditawarkan untuk menyertai pasukan keselamatan dan polis. Komunis diisytiharkan sebagai musuh utama negara yang sangat perlu untuk ditentang dan dihapuskan bersama-sama. Kesan darurat di Tanah Melayu. Ancaman komunis terutamanya adalah tertumpu kepada orang Melayu, diikuti orang India dan lain-lain etnik. Orang Cina yang tidak mahu bekerjasama dengan komunis turut menerima nasib malang. Setinggal orang Cina banyak membantu komunis dalam pemberian makanan, keperluan hidup dan maklumat. Keadaan itu telah merenjatkan usaha melumpuhkan kebangkitan komunis. Rakyat genggam bimbang dan trauma dengan keganasan komunis seperti serangan bom tangan, penculikan, pembunuhan, pukulan dan kemusnahan harta benda awam dan individu. Usaha komunis adalah untuk mengikat pembangunan dan melumpuhkan ekonomi, menyebabkan berlaku banyak pengangguran. Malahan menyebabkan rakyat terpaksa berdepan dengan perintah berkurung oleh kerajaan serta berdepan dengan ancaman komunis selama 12 tahun lamanya. Ketegangan antara kaum semakin memuncak pada zaman pemerintahan Jepun sehinggalah ke zaman darurat ini. Perikatan antara UMNO, MCA, NIC adalah antara satu medium untuk menyatu padukan semula kaum di negara ini pada masa itu. Kesebatuan cuba dibangunkan secara sosial, pendidikan dan ekonomi. Antara usaha pendidikan adalah dengan menyediakan pendidikan rendah percuma untuk semua bangsa dan agama. Segala dasar pendidikan digubah ke arah penyatuan semua kaum. Kesan darurat kepada negara sangat besar kerana melibatkan kesedaran ke arah kesepaduan bangsa di Tanah Melayu. Usaha kerajaan untuk menangani komunis melibatkan kos yang sangat tinggi. 11,000 nyawa terdiri dari pasukan keselamatan, termasuk 2,500 orang penduduk awam telah terkorban dari keganasan komunis. Manakala sebanyak 120 juta setahun dibelanjakan untuk menentang komunis. Ekoran itu, pembangunan sosial penduduk terkendala kerana tumpuan itu. Malahan tumpuan untuk pembangunan ekonomi negara turut terjejas. Kesimpulannya, zaman darurat telah memberi pengajaran kepada masyarakat tentang kepentingan perpaduan dan kerjasama dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum ini dan keburukan komunis. Darurat yang diisytiharkan telah menyebabkan penduduk Tanah Melayu menghadapi berbagai ancaman yang dilancarkan oleh komunis. Perkara ini telah menyebabkan penduduk mengalami penderitaan hidup sepanjang tempoh itu berlangsung dalam kehidupan harian mereka. Kegiatan ekonomi, keselamatan negara dan kemudahan pendidikan juga tidak dapat dijalankan dengan baik kerana menghadapi ancaman daripada komunis. Oleh itu, semua pihak memainkan peranan yang penting di negara ini untuk mewarnakan dan mencerahkan masa depan Malaysia. Golongan muda pula tidak sepatutnya melupakan pengorbanan generasi terdahulu untuk memerdekakan dan membebaskan negara ini setelah dijajah. Mereka juga haruslah menghayati secara perjuangan bangsa dan memupuk semangat cinta akan negara dengan lebih mendalam kerana golongan muda-mudi merupakan asas pembentukan negara dan juga bakal pemimpin negara pada masa akan datang.